Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua para penonton semua? Selamat datang ke Borak Bisnes. Selamat kembali ke Borak Bisnes. Ya. Waalaikumsalam. Zara Sofia sudah pun memberikan indikasi anda sudah pun bersama-sama dengan kami hari ini. Awesome. Terima kasih. Ya, dan selamat kembali. Semoga semuanya dalam keadaan sihat sejahtera hendaknya dan dalam keadaan dia sentiasa dilindungi Allah daripada segala cabaran, penyakit dan seterusnya. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, kita sudah pun sampai ke minggu yang seterusnya. Kalau anda sudah pun bersama kami, berikan indikasi anda sedang menonton. Berikan like, love yang banyak-banyak dan juga pastikan anda buat anda share sesi kita sekarang ini. Okey. Alright, adakah anda bersama dengan kami sekarang ni? Alright, berikan indikasi anda sudah menonton. Ya, itu dia Hajah Lin.
Hashim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar Tuan Azlan? Apa khabar Puan Salina Abdullah? Salam moderator dan tim Borak Bisnes. Terima kasih. Ada Wiyah kata waalaikumsalam. Yes, fantastic, fantastic. Itu dia. Aziz kata hai. Hai Aziz. Hai Aisyah. Apa khabar? Selamat menonton, selamat kembali ya ke Borak Bisnes Pejuang Pewarisan TV. Untuk mereka yang baru menonton bersama kami, selamat datang. Untuk mereka yang sudah pun bersama kami dalam siri-siri yang seterusnya dan kembali menonton pada hari ini, selamat kembali. Untuk mereka yang belum mengenali diri saya, nama diberi Kamarul Azhar bin Hashim, tapi lebih manja atau lebih mesra dengan panggilan Cam. Saya daripada Pejuang Pewarisan TV membawa segmen Borak Bisnes. So untuk mereka yang belum tahu apa channel apa ni, sebenarnya Pejuang Pewarisan TV adalah satu channel yang memperjuangkan pewarisan harta Islam, kan? Kita tahu hari ini kajian menunjukkan kekayaan adalah pewarisan adalah punca kekayaan, kan? So hari ini tuan-tuan dan puan-puan, ramai umat Islam di Malaysia diuji dengan cabaran COVID-19. Dan kita tahu yang sebenarnya salah satu kekuatan untuk mereka dapat terus sustain ataupun melestarikan kehidupan mereka adalah apabila mereka mempunyai kekayaan. Dan salah satu punca kekayaan selain daripada perniagaan mereka, pekerjaan mereka adalah daripada harta yang terkumpul daripada generasi yang sebelumnya yang dapat diwarisi kepada mereka. So tetapi hari ini cabarannya ialah di Malaysia tak ramai yang merancang pewarisan, dan akhirnya apabila mereka pergi dalam situasi sekarang ni COVID-19, bila-bila masa saja kita boleh pergi, dan maknanya risikonya lebih tinggi kembali. Memang pastinya kematian itu berlaku, tetapi risikonya lebih tinggi sekarang ni, maka ramai waris-waris yang disayangi ditinggalkan dalam keadaan yang sukar kerana hartanya mungkin beku dan urusan pusakanya mungkin ketidakhaluan yang menyebabkan tidak dapat diwarisi. So, kajian menunjukkan pewarisan punca kekayaan di luar negara. Malaysia tak ada. Malaysia harta beku. So di sini yang Pejuang Pewarisan TV membawakan ilmu-ilmu khas dalam sudut kefahaman ilmu untuk masyarakat luar sana memahami apakah kepentingan pewarisan supaya dapat membantu meningkatkan ekonomi dan memberikan orang kata holding power untuk melalui cabaran ekonomi sekarang ini. Dan apabila kita lihat daripada sudut harta, tuan-tuan dan puan-puan, ada harta alih, ada harta tidak alih. Harta tidak alih seperti hartanah, hartanah, kondo, rumah, rumah banglo, semi-jika, seterusnya, itu dalam bentuk hartanah ataupun harta tidak alih. Tapi harta alih ni ada bermacam-macam, duit simpanan kita lah, kenderaan kita lah, kan? Kita punya perniagaan lah, dan sebut pasal perniagaan, ada dua jenis harta yang sebenarnya bernilai tinggi. Satu daripada sudut hartanah dan kedua daripada sudut perniagaan. Dan sebab itu hari ini kita zoomkan kepada satu segmen khas dipanggil Borak Bisnes kerana kita tahu perniagaan adalah salah satu sumber untuk meningkatkan ekonomi diri keluarga dan masyarakat. So bila nak tingkatkan ekonomi diri keluarga dan masyarakat ini, tuan-tuan dan puan-puan, kita tahu 9 daripada 10 juga rezeki datangnya daripada perniagaan. Betul tak? So tetapi kita tahu juga antara cabaran pemilik perniagaan juga amat tinggi juga. So antara yang masa diuji pemilik perniagaan sekarang adalah sewaktu sekarang ini. Apabila banyak perniagaan mereka terpaksa ditutup atau perniagaan mereka diuji dengan cabaran-cabaran halangan untuk mereka berniaga, menyebabkan perniagaan itu terjejas. Walaupun mereka usahawan yang sudah pun bertapak lama dalam industri, mahu pun usahawan-usahawan yang mungkin bermula di dalam industri. So Borak Bisnes ini dibawakan khas untuk menampilkan ilmu-ilmu yang dapat membantu, pengalaman yang dapat memberikan semangat kepada para usahawan di luar sana yang mereka yang menonton sekarang ini, dan kami tampilkan tuan-tuan dan puan-puan panel-panel yang berpengalaman, panel-panel yang memangnya walk the talk, memang mereka adalah usahawan-usahawan yang nyata, yang sebenar, yang melalui cabaran ini bersama dengan anda. Tetapi bezanya mereka hari ini memberikan ruang pada diri mereka untuk berkongsi kepada rakan-rakan kat luar sana bagaimana mereka dapat melalui cabaran tersebut dan berkongsi tips-tips tu agar sama-sama kita dapat maju dalam perniagaan. So apabila perniagaan itu dapat maju, tuan-tuan dan puan-puan, maka ia dapat memberikan ekonomi sekaligus. Dan apabila kita tiada kelak, bisnes kita, perniagaan kita akan terus lestari dan dapat diwarisi kepada insan yang kita kasihi, tuan-tuan dan puan-puan, ya. So dalam perniagaan juga ada berbanyak fasa dan peniaga-peniaga juga di luar sana datangnya daripada sektor-sektor yang berbeza.
Ada yang datang daripada property, ada yang datang daripada kewangan, ada yang datang daripada industri tudung, ada yang datang daripada industri orang kata hadiah, printing baju dan macam-macam yang kita dah bawa sebelum ini. Ada yang datang daripada pakar animasi, pakar digital, pakar orang kata marketing online. Saya dah bawakan panel-panel yang sangat memberi manfaat dan tips-tips yang sangat memberangsangkan kepada para usahawan yang menonton. So, untuk mereka yang menonton, sila jemput, tagkan rakan-rakan usahawan anda di dalam ruangan komen supaya mereka dapat diberitahu yang sebenarnya ada majlis ilmu lah yang nak ditonton bersama, dan sharekan banyak-banyak kepada rakan-rakan anda supaya mereka dapat manfaat. Kerana malam ini tuan-tuan dan puan-puan, saya bawakan panel-panel yang luar biasa hebat. Waalaikumsalam Tuan Fatih. Waalaikumsalam Tuan Syah kita. Apa khabar? Kabar baik. Tuan Hafiz, terima kasih kerana bersama menonton. Jom kita share, kita jemput kawan-kawan kita untuk tonton bersama. Alright. So tuan-tuan dan puan-puan, dalam siri yang sebelum-sebelum ini, dalam siri Netflix. Netflix. Bukan saja Netflix ada rancangan sedikit, Netflix pun ada di dalam Borak Bisnes Dan dalam siri Netflix ni kita ada satu karakter yang best. Dia panggil Abang Jamil. Itu dia Abang Jamil. Kalau kita tahu tuan-tuan dan puan-puan, kalau anda jadi peminat macam saya, peminat cerita P. Ramlee, cerita apa dia Abang Jamil ada tu? Rancangan apa yang, atau bukan rancangan, filem apa yang Abang Jamil muncul? Siapa tahu? Tulis kat ruangan komen. Pastinya anda tahu kan, kalau tak bukan Madu 3, betul tak? So di sini ada siri Abang Jamil kan. So episod yang ketiga kali ini dan siri yang ke-12 dah. Tajuknya membawa kepada sekufukah kita. Itu dia. Sekufukah kita. Daripada minggu lepas daripada mata jatuh ke hati kan. Minggu ini tajuknya sekufukah kita. Maksudnya apa? Minggu lalu Abang Jamil sudah pun jumpa calon suri hatinya kan, daripada mata turun ke hati. Kata Abang Jamil, bila dah berkenan di mata, terpikatlah di hati. Betul tak tuan-tuan dan puan-puan kan? Abang Jamil pun buatlah penyelidikan. Dia kata cinta pandang pertama kan. Dia pun dah suka tu, dia buatlah kaji selidik. Siapakah orang itu? Siapakah sebenarnya wanita idaman itu? Betul tak? Kita pun buat macam tu juga kan, reki-reki kan, apa latar belakangnya, sesuai ke mereka berdua, serasi ke kalau dia orang bersama kan, setarafkah contohnya, ada chemistry kah kan, bak kata orang putih sekufu lah kan. So kena faham jiwa dan keperluan wanita idaman, barulah boleh tawan hati, bukan? Itulah Abang Jamil kata, samalah umpamanya dalam keusahawanan. Yang pemilik perniagaan pun macam Abang Jamil kan. Macam mana sama tu? Sebenarnya bila nak menjayakan satu hubungan tu, samalah seumpama macam Abang Jamil tu, dia perlu banyak mengkaji dan meneliti, belajar, memahami pasangan, bakal orang kata apa, pasangan itu untuk memastikan kebahagiaan pasangan bagi pasangan dan hubungan. Apa yang diingini, apa yang tidak diingini juga. Dan begitu juga dalam perniagaan. Kan, kalau Abang Jamil dia cerita pasal dia punya wanita idamannya, pemilik perniagaan, dia mencerita tentang bidang ataupun jenis perniagaan yang dia ingininya ataupun yang dia mahu membina hubungan dengan perniagaan tersebut kan, industri tersebut. So usahawan perlu belajar. Usahawan perlu menilai perniagaan masing-masing. Adakah perniagaan yang diusahakan itu diusahakan itu adalah sesuatu yang diperlukan oleh orang ramai. Kan, perniagaan yang memberikan penyelesaian kepada permasalahan ataupun problem yang dapat menyelesaikan masalah kepada masyarakat kat luar sana, atau perniagaan yang seiring dengan perkembangan dan trend semasa. So kita cerita pasal trend ni, sekarang ni pun trendingnya ialah orang tak boleh buka kedai, tetapi orang tidak berhenti membeli. So nampak tak? Ada industri yang sebenarnya terkesan, tapi dalam masa yang sama ada industri yang sebenarnya juga terkesan secara positif. Tadi yang negatif, terkesan secara positif. Apa yang berlaku ialah adanya shift of revenue daripada satu sektor ke satu sektor yang lain. Soalnya sekarang ni kan, macam mana kita nak mensekufukannya minat kita dan permintaan, ataupun perniagaan kita tadi sekufukah dengan situasi sekarang ni.
So tuan-tuan dan puan-puan, minggu ini kita bawakan 2 individu yang sangat luar biasa. Itu panel-panel kita yang menjadi jemputan pada minggu ini. Mereka individu yang luar biasa. Saya nak jemput tuan-tuan dan puan-puan untuk orang kata apa, berikan orang kata apa, kata semangat dekat mereka, ya. Bila saya sebut nama mereka, maka berikan semangat dan saya jemput kedua-dua mereka untuk munculkan diri mereka. Itu dia. Tetamu kita khas pada hari ini ialah Farah Wahidah atau lebih dikenali dengan Cikgu Farah dan juga Tuan Zuhdi. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu dia tuan-tuan dan puan-puan. Kan kita ada Tuan Zuhdi dan juga Tuan Farah. Siapakah mereka? Itu dia. So izinkan saya memperkenalkan mereka, ya. Yang pertama, kita punya panel yang pertama adalah Puan Farah Wahidah Abdul Wahid, tetapi lebih manja dengan panggilan Cikgu Farah. Itu dia kan. Cikgu Farah ya. Apa khabar Cikgu Farah? Alhamdulillah sihat. Ya, itu dia. Cikgu Farah ni siapa Cikgu Farah ni? Cikgu Farah ni adalah sebenarnya founder kepada Kidis Advanced Learning Center dan juga pengusaha kepada Tadika Zul Iman. Dekat mana? Dekat Batang Kali. Tu dia. So nak kenalah dengan dia punya title dia atau nama dia Cikgu Farah. So tuan-tuan dan puan-puan, tulis kat orang komen, "Hello Cikgu Farah." Kan? Itu dia Cikgu Farah. Kan? Dan seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, ini dia Cikgu Farah. Saya nak kenalkan pula tetamu yang istimewa kita pada malam ini, Tuan Zuhdi. Itu dia Tuan Muhammad Zuhdi bin Yahya atau lebih dikenali dengan panggilan Zuhdi. Itu dia. Wow, berikan tepukan gemuruh kepada Tuan Zuhdi. Thank you so much. Apa Tuan Zuhdi ni? Tuan Zuhdi ni adalah founder bagi syarikat. Syarikat apa? Syarikat MZY Sky True Pro. Tuan-tuan dan puan-puan, itu dia. So kalau Cikgu Farah ni dia cikgu. Maknanya dia cikgu cikgu apa ni? Sekolah menengah ke, universiti ke, sekolah rendah ke, tadika ke? Tadika tadi kasih tadika kan. Tapi kita bagi peluang pada dia. Tapi Tuan Zuhdi ni dia pakar, dah tulis nama tu, pakar PA system ni. Tapi sebenarnya dia banyak perniagaan ya. So selamat datang Tuan Cikgu Farah dan selamat datang Tuan Zuhdi kepada program Borak Bisnes. Ya. Hello, terima kasih. Sama saya tulis. Ya. Yes. Tulis kat ruangan komen kata welcome. Okey. Cikgu Farah, Tuan Zuhdi, macam mana PKP sekarang ni? Okey. Alhamdulillah okey. Alhamdulillah everything okey. Yang tak okeynya 11,000 itu yang tak okey. Betul. 11,000 tak okey. Tak okey tu kan. Nampak gayanya gitu. So tuan-tuan dan puan-puan, istimewanya tetamu kita malam ni pastinya anda nak mengenali mereka dengan lebih mendalam, betul tak? Kan? Kan? Orang yang kita bawa dekat Borak Bisnes ni bukan kaling-kaling, bukan calang-calang. Kan? Nampaknya mereka orangnya tenang, belaka, relax aja kan. Cool aja usahawan-usahawan ni kan. Tapi sebenarnya mereka tu adalah orang kata apa, usahawan yang luar biasa. So kita nak kenalan dulu, boleh tak? Kita nak berkenalan dengan Cikgu Farah dulu. Cikgu Farah. Cikgu Farah. Kalau cerita Piramli pun nama cikgu juga. Cikgu apa? Cikgu Salma, bukan? Ya, betul. Kan? Cik Salma bukan? Tu Cik Salma. Cik Salma bukan cikgu apa tu yang alamak cerita apa masa-masa manis tu. Allah. Cikgu apa? Cikgu yang lapuk tu kan, tapi saya tak ingat lah. Itu pun cikgu juga tu. Itu pun cikgu juga tu. Siapa tahu tulis kat Cikgu Murni. Cikgu Murni. Masya-Allah. Kan Alif Haji Bakhil. Ini dia Cikgu Farah, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, Cikgu Farah, kasihlah orang kata apa pengenalan diri sikit kepada para penonton. Siapa Cikgu Farah ni? Kan, Cikgu Farah ni asalnya orang mana? Duduk kat mana kan? Sudah berkeluarga ke kan? Berapa orang anak? Kan? Dulu belajar apa kan? Dan apa nama dan apa nama orang kata apa? Bagaimana boleh orang kata apa pergi ke industri ni. Cuba cerita sikit Cikgu Farah. Kita mula dengan Cikgu Farah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Cikgu nak cakap.
Terima kasih kerana menonton. Terima kasih Cik Kam atas peluang dan jemputan pada hari ini. Terima kasih Cik Zudi sudi berpasangan dengan saya hari ini. Alright, Alhamdulillah. Saya memang lahir di Kelang, Selangor dan kemudiannya sekolah rendah sampai sekolah menengah, sampailah universiti, sampailah berkahwin dan sekarang ni masih lagi menetap di Hulu Selangor. So saya setia di Selangor dan suami saya juga Setia di Selangor walaupun ramai orang Selangor tak nak mengaku Selangor. Nak pergi Perlis. Nak pergi ke Perlis. Kan, tetapi Cikgu Farah orang Selangor, terbaik Cikgu Farah. Okey, teruskan. Ya, saya graduan daripada Fakulti Ekologi Manusia UPM. So waktu tu bidang pengurusan saya adalah pengajaran keluarga dan kanak-kanak lah. Dan selepas grad 2003, bulan Mei 2003, waktu tu arwah mak tak sihat, jadi saya cari kerja dekat Batang Kali ni juga. So saya kerjalah dengan Tadi Coraline dulu, makan gaji dekat situ, dan saya terlibat dengan bisnes ni pun rasanya memang dah Allah aturkan, dah dilorongkan, sebab niat asalnya adalah kerana nak membantu anak tadika waktu tu yang saya nampak dia struggle membaca dan menulis. Jadi saya mencari program yang paling sistematik, yang paling mudah dan menyeronokkan untuk anak-anak belajar waktu tu. Sebab anak yang saya nampak dia struggle. Oh, so cikgu, apa nama, saya menarik dengar tadi nama orang kata apa pendidikan dekat universiti tadi belajar, dia panggil Fakulti Ekologi Manusia. Menarik. Oh, ekologi manusia. Dan seumpama macam belajar tentang kitaran manusia, betul ke? Betul. Saya ingat teori propaganda tu lah tentang kitaran tu kan, dia bermula daripada diri, keluarga, masyarakat, negara, dan sebenarnya itu yang Islam ajar pun kat kita kan. Kalau kita nak baik, kita mesti mula dengan diri kita dulu. Kemudian baru pasangan kita dan kemudian anak-anak kita, keluarga kita, barulah boleh jadi masyarakat yang sejahtera kan. Masya-Allah. So macam mana boleh nak belajar pasal ekologi, pasal manusia ni? Apa mak cikgu sekolah ke, ayah cikgu sekolah ke asalnya? Oh tak, mak saya suri rumah, arwah mak saya rumah. Ayah saya pesara tentera dan maknanya saya kos yang saya ambil ni sebenarnya nak kata bukan pilihan hati pun awalnya, tapi memang tak sekufu lah, kiranya tak sekufu sebenarnya. Saya masa sekolah menengah adalah science stream. Jadinya bila masa matrik pun science juga. Jadi bila science tulis lah maksudnya masa sekolah menengah dengan masa matrik. Lepas tu bila masuk untuk degree dimasuk dalam aliran dia panggil science social. So saya pernah jumpa dengan masa tu macam tak puas hati kan, first year kan, kenapa nak kena belajar semua ni, sosiologi lah, pasal manusia lah, pasal orang tua lah, pasal perkahwinan lah. Saya tanya dengan lecturer tu, masa tu lecturer tu dia tenang lah, dia tengok saya kan, dia kata mesti ada hikmah. Dan hikmah tu memang waktu ni lah, lepas kita dah ada anak 3 ni, hikmah bila masa kita belajar subjek perkahwinan kekeluargaan tu kita recall balik kan. Saya cakap ni yang lecturer cakap dulu masa kita dengar tu kita nak darah lagi, kita tak faham kan situasi tu macam mana kan. Bila dah ada anak barulah nampak dia punya aplikasi ilmu tu kan. Terbaiklah Cikgu Farah. Itu dia tuan-tuan dan puan-puan, Cikgu Farah memang belajar pasal psikologi manusia ni dekat universiti, akhirnya boleh terjebak ke dalam industri yang melibatkan pendidikan. Itu dia panggil Cikgu Farah. Kita dah kenal Cikgu Farah sedikit tadi, tapi kita nak tahu lebih lanjut lagi macam mana dia boleh masuk ke dalam perniagaan dan mulakan Kiddies Advanced Learning Center ni. Tapi lepas ni, selepas kita tahu mengenali dengan abang handsome kita ni, abang Zuhdi kita ni, itu dia. Dah tukar nama dia Keropok Leko Manufacturer. Kan Tuan Zudi kita ni, siapakah Tuan Zudi kita ni? Kan masih berpunya ke belum berpunya? Itu dia. Orang mana? Dia orang Selangor juga ke kan? Dan apa latar belakang keluarga kan. Saya tak difahamkan Cikgu Farah tadi, tak silap saya lah. Kalau saya pernah terbaca Cikgu Farah ni pun adik-beradik lebih kurang 6 orang 6 orang betul lah, 6 orang anak sulung daripada 6 orang, tapi saya korek-korek kan, saya dapati Tuan Zudi pun sebenarnya sama dengan Cikgu Farah. Dia pun adalah 6 orang adik-beradik juga. Sebenarnya you all ni 2 ni geng. Cuma Zudi nombor 4 kot. Betul nombor 4 Betul. Nombor 4. Okey, silakan kenalkan tuan diri. Tuan Zuhdi. Salam pertemuan buat semua, seintim hubungan, seerat ukhuwah,
Menyemai kasih mesra di antara kita. Moga mendapat rahmat yang esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampak tak? Nampak tak? Apa tetamu kita malam ni? Kalau anda tak teruja lah tuan-tuan dan puan, tulis kat ruangan komen, tulis teruja kan. Itu dia. Teruja lah, bukan teruna, teruja. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pun di warning yang awal oleh pihak admin. Kata kena buat heboh, betul-betul heboh. Okey, saya akan buat lah. Elok insyaAllah. Okey, nama diberi saya Muhammad Zuhdi bin Yahya. Muhammad Zuhdi bin Yahya. Muhammad Zuhdi bin Yahya. Ataupun lebih dikenal sebagai Zuhdi. Saya berasal daripada Terengganu dan kini menetap di Selangor. Dan sekarang saya telah pun tinggal di Gombak. Saya juga merupakan anak yang keempat seperti kata Tuan Kam tadi daripada 6 orang adik-beradik. Mungkin berbeza sikit dengan Cikgu Farah. Saya ada 6 adik-beradik dan kesemuanya hero-hero belaka. Hero belaka. 6 je. Salute untuk mak saya juga sebab 6 jaga. Saya seorang lelaki pun aduh dah pening ni ada 6 orang. Dan mak saya adalah seorang pesara guru dan ayah saya juga guru. Nampak guru. So tu invest dengan Cikgu Farah ni. Saya pun teruja juga sebenarnya. So ayah saya merupakan bekas pekerja di sebuah perbankan Islam. Okey. Dan kini saya telah pun meneruskan perniagaan iaitu nama perniagaan saya MZY Sky True Pro, iaitu sebuah syarikat yang mengendalikan event management ataupun pengurusan acara. Dan untuk makluman kepada Tuan Kam, seperti Tuan Kam sendiri macam-macam saya buatlah sebenarnya. Sebenarnya saya agak teruja dengan Cikgu Farah ni sebenarnya sebab Cikgu Farah ni dia mengajar budak-budak. Untuk makluman Tuan Kam sendiri, saya juga mempunyai sekolah agama dan tahun ini saya buka tadika. Saya sebenarnya nak belajar banyak dengan Cikgu Farah ni sebenarnya. Tapi tak apa, nanti cerita yang tu. Nanti cerita yang pasal saya tu nanti kemudian. Dan untuk maklum juga, saya juga membuat pelbagai event lah. Saya juga membuat event-event carnival sekolah, PA system. Saya juga merupakan MC dan juga DJ. Saya juga boleh berselawat dan macam-macam lagi yang kita buat sekarang ni. Dan saya juga sebenarnya sebelum saya buat bisnes ni sebenarnya, saya pernah bekerja sebagai banyaklah. Sebenarnya saya mula bekerja di satu butik di KLCC iaitu nama butik Charles and Keith. Nama dia. Butik perempuan lah kalau selalu perempuan. Charles and Keith. Saya kerja kat sana KLCC dan kemudian saya beralih pada telemarketer sebelum saya berakhir dengan kerja di kedai cermin mata. Dan sebelum saya memulakan perniagaan saya juga, saya merupakan penyelia kawasan bagi satu syarikat pembersihan. Dan selepas itu saya meneruskan minat saya di bidang entertainment. Sebab sebenarnya saya suka menyanyi. Tu yang saya menyanyi tu. So saya buatlah syarikat event management. Begitulah itu dah sikit-sikit. ceritanya. Itu cerita dia. Dia punya belakangnya cerita tu macam-macam tempat dia pergi. Kerja kat sana, kerja kat sini apa semua. Sehinggalah berjumpa menubuhkan MZY. Kenapa tu tukar-tukar tu? Sebab kerana apa yang dicari tu tak sekufu dengan diri sendiri ke? Okey, sebenarnya sekufu tidak sekufu tu bergantung pada situasi sebenarnya. Okey, saya beritahulah. Starting mula-mula saya buat bisnes, sebenarnya saya ada impian saya sendiri. Saya mula-mula saya nak bisnes, saya fikir saya nak buat pay system, saya nak buat part time mate, saya nak buat kereta sewa. Alhamdulillah semua tiga-tiga tu semua saya dapat buat. Dan sehingga kini saya menambah lagi skop bidang dalam saya punya bisnes saya sendirilah. So saya mengambil beberapa peluang atau peluang keemasan itu di depan saya untuk saya meneruskan impian saya sendiri, iaitu menjadi seorang yang terbaik atau memberi manfaat pada orang lain. Macam itulah. Masya Allah, terbaik. Itu dia Tuan Zuhdi kita, terbaik kita. Banyak macam dah tepuk. Aduh, itu dia. Kan. So dalam masa yang sama juga kan, minatnya menyanyi. Tapi apa kaitan menyanyi tadi tu? Apa kaitan event tadi tu dengan keropok leko? Okey, dia punya kaitan susah sikit sebenarnya, tapi tak apa. Saya cerita sikit lah. Saya buat event, di samping saya event, saya juga ada kumpulan nasyid saya sendiri. So that's why lah. Kita kumpulan nasyid lah, kita panggil kumpulan ketuhanan. Saya minat kat situ lah. Kenapa, macam mana boleh tukar kepada keropok leko? Actually keropok leko ni sebenarnya saya dah mengusahakan pada tahun 2013. Sebelum saya berhentikan seketika sebab faktor barangan seperti ikan ataupun kumpulan tu mahal sikit ketika itu. So sekarang ni bukannya tak mahal. Ni pasal orang Terengganu lah ni kan, sebab tu suka Terengganu. Losong.
Losong. Kenal Mak Dang? Mak Dang kenal Mak Dang? Mak Dang. Kenal Mak Dang? Madang. Mak Dang kenal? Ni Mak Di, kenal. ni Mak Di. Mak Di. So saya beralih kepada Kepok Leko. Dulu ialah Kepok Leko ialah salah satu sumber pendapatan di syarikat, tetapi minoriti saja. Seingat saya tak sampai 5% pun. Tetapi disebabkan PKP ni, saya PKP ni punya hal ni, PKP ataupun lockdown punya hal ni, saya tidak boleh meneruskan untuk event management saya, so saya ubah sedikit. So saya usahakan Kepok Leko Itu dia. Itu dia. Kita nak dengar cerita dia macam mana boleh pergi ke situ tadi dengan lebih mendalam. Tapi kita nak tahu dengan nak tahu daripada Cikgu Farah. Cikgu Farah, macam mana termunculnya KIDI Advanced Learning Center ni? Cuba cerita sikit bisnes Cikgu Farah. Apa yang Cikgu Farah sediakan? Tadi kata ada KIDI Advanced Learning Center. Lepas tu dia pun pengusaha Zul Iman juga. So macam mana hubung kait dia tu? Macam mana boleh terjumpa tu? Kan Zudi pun nak belajar agak ni sebab dia pun ada tadika ni. Betul. Cerita sikit. Saya nak kena belajar dengan Cik Zudi ni, banyak dia boleh banyak. Okay, tapi sebelum tu saya nak bagi tahu juga keropok Cik Zudi tu, ya Allah, memang sedapnya, memang macam tak cukup. Terima kasih. Kan. Sedapnya sangat. Alhamdulillah. Tak boleh tahan. Memang sedap. Jadinya macam yang saya beritahu tadi lah, maknanya perjalanan saya bagaimana saya bisnes tadi adalah tindakan saya untuk cari program yang sistematik kan untuk anak-anak tu. Jadi masa tu saya, sebab kita kan kerja dengan tadika, orang masa tadika tu dia memang tak disediakan apa-apa training untuk cikgu, so pandai-pandai lah kan, nak ajar sendiri tu kena pandai-pandai lah. Jadinya daripada macam-macam program lah yang saya Smart Reader masa tu, saya ingat masa baru lepas grad tu, antara brand yang memang TikTok waktu tu adalah Smart Reader. So saya pergi semua kursus Smart Reader ni. Dan kemudian Banyak nak kena bayar tu. Alhamdulillah. Komplit. Memang pergi kursus daripada level 1 sampai level 7. Dan kemudian bila kita tengok dia punya peluang perniagaan di kat situ macam agak besar lah untuk saya waktu tu. Dan Allah rezekikan saya jumpa, saya masa tu silat-silat surat khabar je tengok ada peluang untuk lisensi kelas membaca yang tu daripada Renetwork yang buku baca anak aku easy. Kalau Encik Kam pernah tengok kan, anak-anak kecil ni biasa kita akan guna buku tu kan, buku tu famous lah sebab dia dah lama dah. So waktu tu masa saya call Tuan Haji Osman waktu tu, dia punya pengasas, penulis, dia kata kursus yang terdekat hanya ada kat Kelantan. Masa tu dia orang duduk kat Kelantan lah. So dia kata kalau jadi lisensi ni kena pergi attend kursus. So saya pergilah dengan duit yang macam baru lepas grad kan, kita ada duit kan. Tapi memang bila kita nak, Allah rezekikan, pinjam duit ayah dulu. Lepas tu naik bas sorang-sorang pergi Kelantan. Memang tawakal je, tak kenal siapa-siapa, tak tahu orang siapa-siapa. Sampai sana tumpah kat rumah penulis tu dengan dekat rumah Puan Nik Iliani dan Tuan Haji tu. Belajar dan lepas tu terus dia buka. Maknanya kita buka kelas membaca tu bukan sebagai usahawan tau. Jadi dia jadi lebih kepada guru. Jadinya lepas 10 tahun saya buat kelas membaca dan kelas kebanyakan anak-anak yang datang belajar adalah sekolah rendah, murid-murid sekolah rendah yang memang belum boleh membaca darjah 4, darjah 5. Saya terfikir lepas 10 tahun tu suami bagi galakkan kan dan juga modal. So dia kata bukalah tadika sebab masa tu dia buat research yang kawasan tu boleh buat tadika. Kawasan saya ni boleh buat tadika. So dia dah bagi duit, saya cakap okey je kan, orang nak bagi duit kan. Dan kita buka tadika tu sebab tujuan dia adalah bila kita tengok lebih kecil anak-anak ni dilatih kemahiran phonics, kaedah phonics yang saya gunakan ni untuk membaca, lebih mudah dan lebih cepat anak tu dapat. Jadi Cikgu, kaedah fonik tu apa? Cerita sikit dekat para pendengar ni. Tahu kat tu. Apa benda kaedah fonik ni? Saya tahu supersonic, tapi fonik tu benda. Murni tu kan, saya teringat Cikgu Murni tu kan masa dia ajar kan alif ya mim, ada pakcik tu sebut buaya kan. Itulah anak-anak yang saya jumpa dekat saya. Tapi cuma bezanya tulisan tu tulisan Jawi, saya tulisan Rumi. Memang betul. Itu memang tak kelakar saya. Serius macam tu Sebab satu lagi sebab dia mengeja. Satu lagi bila dia membaca bahasa Melayu kan, dia akan sebut O-N-E, one, K-N-O-W, keno. Adalah kerana anak-anak ni mengeja. Zaman kita dulu memang belajar membaca, kita mengeja MMA, Tieta, Mata, macam tu kan. Betul. Ini adalah bunyi dalam bunyi yang paling kecil pertuturan, which is untuk bahasa Melayu ada lebih kurang 31 bunyi yang kita
Kalau anak tahu 31 bunyi tu, insya-Allah dia boleh membaca dah. Berbanding kalau kita mengeja, kita ada 26 huruf. Itu baru huruf. Tapi bila nak bila suku kata, nak sebut dua suku kata contohnya B-A-B-A kan. Huruf vokal ada 5 tapi bunyi dia ada 6. A-E-I-O-U tapi bunyi dia 6. A-I-U-O-E. So kalau B saja, bayangkan B saja kalau nak gabung bunyi di suku kata babi, bu, bo, bebe dah 6. Itu baru B. T, D, lepas tu belum yang akhiran lagi suku kata tertutup. Masya-Allah, masya-Allah. Jadi dalam kajian dikatakan ada 2000 lebih pola suku kata yang anak kena hafal dan ingat kalau dia belajar guna kaedah lapan. Dan lagi satu. Tapi cikgu, teruskan dari satu terus. Dan sebenarnya kaedah yang kita hafal, yang kita guna dulu adalah hafalan sebab B dengan A, cuba kita buat perlahan-lahan. B, A, tak jadi ba pun. Kita hafal dia jadi ba. Tapi kalau bunyi ba. Kan? Ba. Inilah sudah kelas kelas membaca ni. Okey cikgu kalau yang tu macam bunyi macam tu, saya nak tanya kalau itu bunyi dia, saya nak tanya satu benda kat cikgu. Cikgu kalau buaya bunyi macam mana cikgu? Buaya. Buaya macam mana? Dengan A, wa. Salah cikgu. Buaya tak macam tu. Buaya macam ni. Bunyi macam ni cikgu. Hai sayang, dah lama tunggu. Gurau je. Cia. Aduh, itu dia tuan-tuan dan puan-puan. Saya dengar Cikgu Farah bercerita tenganga. Betul. Macam anak murid dengan belajar. Kan? Betul. Macam masuk kelas balik. Memang betul sajaklah Cikgu Farah ni mengajar. Dan tuan-tuan semua, Ali siap gelak lagi. Aziai ha. Ya Allah, besarnya gelak Zulaini sampai menangis. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak beritahu Cikgu Farah ni bukan kaling-kaling ni cikgu tahu. Pasal apa? Sebab pada tahun lepas tahun 2020, Cikgu Farah ini adalah pemenang Grand Teraju superb tuan-tuan dan puan-puan, pemenang Grand Teraju superb. Itu dia tuan-tuan dan puan-puan cuba cikgu cerita sikit cikgu apa benda tu? Apa benda yang menang tu? Alhamdulillah dapat masuk ke superb tu bagi saya adalah satu, itu yang kita kalau kita kaitkan tentang kesusahan kan beriringan dengannya kesenangan dalam surah Asy-Syarah tu. Itulah tahun lepas tu adalah tahun kesedihan untuk saya sebenarnya. Sebab waktu tu arwah mak meninggal, tak lama lepas arwah mak meninggal bulan 2, tiba-tiba PKP pula. Jadi macam kita sebab hidup saya tak macam Cik Zudi kan, saya memang dedicated mengajar saja. Jadi saya macam tak ada macam kebanyakan lah geng-geng pengusaha tadika bila kita dalam WhatsApp group tu macam hilang punca jugalah, maksudnya nak buat apa ni tadika tu. Lepas tu kalau nak buat kelas online waktu tu penerimaan parents pun agak susah sebab macam kami di Hulu Selangor ni kengkangan dengan internet lah apalah kan. Lepas tu ada juga parents yang masih bekerja lagi. Jadi ia memang masa macam ya Allah, tapi betul bila Allah kata dalam kesusahan tu pasti ada kesenangan, yakin. Dan bila ada peluang tu lepas saya ikuti ada satu program daripada Coach Megat dan dia memberi semangat untuk hantar masuk pertandingan superb ni, dan bagusnya Coach Megat ni, ya Allah, memang saya tukang budilah juga dengan dia. Sebabnya sehari lagi sebelum tarikh tutup penyertaan superb tu dia PM, dia tanya dah hantar ke belum. Saya cakap nak hantar apa ni nak hantar apa pun tak tahu lagi waktu tu, tapi sebab Allah lorongkan. Dan bila dia yang saya paling ingat lagi Coach Megat cakap masa sebelum saya pergi untuk final, dia kata ingat Farah, perjuangan kita ni untuk anak-anak yang saya ajar tu. Masya Allah. Itu dia tuan-tuan. Sehari sebelum semangat sehari sebelum tu. Semangat tu dapat sehinggalah menjadi orang kata pemenang Grand Teraju superb tuan-tuan dan puan-puan. Berapa dapat? 100,000 500,000 lah. 500,000. 500,000. Setengah juta. Allah, subhanallah. Tuan-tuan dan puan-puan, tetapi saya suka cerita yang sebelum tu. Dia kata kesusahan. Kesusahan apa yang Cikgu Farah lalui tu? Jeng. Kita tunggu dulu. Kita nak dengar dulu daripada Zuhdi ni.
Kan Tuan Zudi kita ni kan, tu dia dengan suara yang merdunya, memang pakar orang kata apa PA sistemnya Tuan Zudi kan. So macam mana, apa perkhidmatan yang Tuan Zudi sebenarnya fokus dalam MZY ni sebenarnya? Okey, secara jujurnya saya adalah sebuah event management asasnya dan asalnya. So saya ni banyak buat carnival sekolah, apa nama, kain motivasi kat sekolah. Sebab asalnya dulu ni cerita sikit lah. Saya asal dulu masa belajar dulu, masa tu saya dapat course account. Tapi masa tu saya cakap dengan mak saya tak nak lah course account, saya nak jadi motivator. Lepas tu mak saya pandai pujuk saya. Cikgu kan pandai pujuk. Tak apalah. Belajarlah dulu kat account, nanti sambunglah motivator. Ditakdirkan oleh Allah. Saya tamat and then saya dapat peluang untuk membuat program di sekolah-sekolah, di mana saya mewujudkan camp motivasi di sekolah-sekolah lah. Macam tu. So tak jadi seperti itu, Allah aturkan yang lain. Macam itulah lebih kurang. So di dalam MZY Skater Pro ni memang event-event yang saya buat. Saya buat konsert, saya buat carnival sekolah, saya supply sound system dan macam-macam lagi yang saya buat kat sekolah ni. Dan saya juga, MZY Skater Pro juga adalah salah satu ataupun vendor kepada Jabatan Pendidikan Negeri Selangor. Itu dah saya dengar tu Tuan Zudi. Apa nama Tuan Zudi betul. ni memang sibuk penuh dekat Selangor ni, pusing semua sekolah. Kan? Tak sampai betul. sekolah Cikgu Farah aja belum sampai lagi. Kan? Sekolah betul. lain dah sampai dah, sekolah Cikgu Farah je tak sampai lagi. Kan? Tapi saya dengar Tuan Zudi, apa nama, dengan adanya cabaran COVID ni sekarang ni, somehow or other bisnes Tuan Zudi sebenarnya adalah antara perniagaan yang terjejas. Mungkin Betul. Tuan Zudi boleh cerita sikit. Okey, saya setuju dengan Tuan Kam. Antara yang terjejas pada seiring dengan saya sebagai event management, ada tourism dan banyak lagi lah sebenarnya yang terjejas. Tetapi akibat terjejas ini, saya mengambil inisiatif, takkan sekadar menunggu. Saya masih ada lagi staff yang betul-betul menyokong saya, yang memberi orang kata support yang cukup baik kat saya. So apa yang saya buat, saya kata okey, ini tak boleh jadi, kena buat something di mana kita perlu untuk teruskan perjuangan kita. Itu dia. Tapi nak terus tu saya rasa mau terduduk tu sebab event semua berhenti. Kan? Bagaimana perasaan tu dan how bad it is for Tuan Zudi? Ada secara tak jujur sampai nak terbuang ke staff ke, ataupun sampai ada terasa macam tu ke, macam mana rasa itu? Dan ujian yang diberikan. Secara jujurnya pada tahun lepas, seingat saya sekitar dalam 200 ke 250 event saya terbatal. Saya sangat terkesan sangat. Dan saya boleh share sikit lah. So benda tu saya sangat terkesan sebenarnya. So macam mana saya buat mula balik, saya kata tak apa, kita sit down betul. Kalau kita nak, sebab saya mula dulu masa PKP mula-mula, saya ingat tak apalah, PKP sekejap je kot. Kan? Dalam 2 bulan, 3 bulan okey lah. Hujung tahun boleh jalan. Rupanya dia berlarutan sampailah sekarang. So saya buat inisiatif lain, daripada kita nak menunggu, better kita buat something yang berbeza lah. So saya tengok balik dekat saya punya servis, dan saya bersyukur kat sini di mana banyak-banyak bisnes saya buat ni, saya ada 10 cabang bisnes. Satu sahaja yang saya nampak yang berpotensi untuk lebih jauh, iaitu keropok leko. That's why saya mengusahakan keropok leko. Yes. So bila dia nampak potensi tu, apakah orang kata apa, kunci semangat yang menyebabkan Zudi boleh not give up walaupun 250 event tu yang orang kata apa, yang dibatalkan, orang kata mau terduduk tu kan, my staff apa semua. So apa jadi dengan sekolahnya, apa jadi dengan event-event tadi tu, dan bagaimana you dapat membina semangat untuk melihat balik dekat business you, Zudi, dan memilih keropok leko itu sebagai jalan yang mana untuk membawa, orang kata, menyelamatkan syarikat tersebut. Okey, dalam keropok leko ni kita buat ni, sebenarnya kita buat sikit lah. Maksudnya asal mula dulu, starting mula-mula dulu sebulan 150 pack saja kita try. 150 pack je kita buat. Tak apalah, kita nak cuba buat, sebab masa tu kita buat kat KL. Tapi sekarang ni alhamdulillah dengan izin Allah, sekarang ni dalam 700 ke 1000 pack seminggu. So alhamdulillah semua tu semuanya tu dalam antara so saya rasa antara dia dua lah saya rasa kat sini. Yang pertama, selain pada positif, saya mendapat sokongan yang terbaik, dorongan yang terbaik dan doa yang terbaik daripada seorang ibu saya dengan ayah saya, mereka yang berdoakan saya. Dan yang kedua, saya boleh kata kat sini, saya nak highlight kat sini, staff kita lah yang banyak yang kata, okay bos, kita boleh buat bos.
bos, saya tak kata dengan bos. So macam itulah. So that's why lah saya teruskan ni. So berbalik pada sekolah saya, okey, dalam sekolah ni saya rasa mungkin Cikgu Farah pun bersetuju kot. Di dalam Malaysia ni bidang pendidikan dia tidak kita tidak bersedia lagi untuk melalui cabaran online ni sebenarnya. So tidak bersedia lagi saya rasa. Bukan murid saja tapi cikgu pun sama, parent pun sama. Dia tidak bersedia lagi. So that's why saya kata kita teruskan sekolah kita, sekolah agama kita ni teruskan, dan pada tahun ini tengok gila tak gila seorang Zudi ni, Mak Zudi ni, Mak D ni gila tak gila. Pada tahun ini saya buka sekolah tadika pula. Di bawah Jaiz lah kita buka. So saya kata masa mula nak buka tu sebenarnya tak planning pun yang sebenarnya saya tak tahu pun yang akan berlalutan lagi PKP 2.0 ni. So bila dah ongoing 70% renovation dan sebagainya, tiba-tiba saya dengan ini mengumumkan PKP dilanjutkan 2.0. So saya betul-betul terduduk. Perkara pertama yang saya fikir, saya call mak saya. Masa itulah saya kata, Mi, hati betul-betul down. So itulah. So masa tu saya ingat lagi saya tak dapat nak kata, saya WhatsApp je mak saya. Masa tu saya main sebab betul. Mak saya kata, satu benda. Ati, Umi tahu Ati boleh buat. Ati kuat, Umi tahu. Oh gitu lah. Saya cakap ni sedikit ni saya pun berasa. Saya ingat lagi. Sebab itu saya masih berdiri lagi di sekolah agama saya kat Semenyih dan tadika pun kat Semenyih, masih berdiri lagi alhamdulillah dengan sokongan daripada cikgu saya, staf saya dan juga semua yang menyokong saya, alhamdulillah. Itu dia terbaik. Tuan-tuan dan puan-puan, itu dia tuan-tuan dan puan-puan, Tuan Zudi ni kan pada waktu tu sekufunya dalam situasi dulunya ialah sekufunya dalam PA system kat sekolah. Tetapi kerana situasi tu berubah, maka dia punya sekufu tu mencari sesuatu yang lebih sekufu kepada keadaan semasa. Itu topik kita pada hari ini, sekufu ke tidak. Kan? Dan Tuan Zudi apanya dia beri tips lah Zudi. Tulis kat ruangan komen tips yang pertama, kan? Apa nama dia balik semula mendapat restu ibu dia, sebab dia tahu daripada situ juga kata syurga di tapak kaki ibu, mendapatkan doa juga kan. Doa ibu dan bersama doa daripada Allah SWT memberikan kekuatan. Dan yang pertama, doa ibu tu tulis kat ruangan komen, doa ibu. Yang kedua ialah doa staff. Macam mana staf boleh berdoakan untuk dia kerana dia melihat bagaimana dia nak selamatkan perniagaan untuk dikekalkan pekerja-pekerja dia. Tadi saya nampak ada Tuan Safwan tulis tadi 12 staf, satu gaji pun tak potong, dia kata. Padu dia kata. Ini dia Tuan Zudi. Maknanya dia ada semangat perjuangan. Kerana semangat perjuangan itu staf-staf dia pun mendoakan agar kejayaan itu dan Allah membuka pintu keluar daripada cabaran tersebut. Tahniah Tuan Zudi. Awesome sangat. Tulis kat ruangan komen. Padu. Itu dia Tuan Zudi. Okey, kita nak dengar pula daripada Cikgu Farah. Cikgu Farah tadi kita dengar cerita yang best je. Sebab dia jadi champion. Tuan Zudi kata 500,000. Itu dia teraju. 500,000 tu. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, Cikgu Farah ni nampak cool sebab tu dia cikgu. Tapi bila dia cerita dia punya cabaran tu, kita tak dengar lagi cabaran dia. Cikgu Farah ada lalu cabaran tadi tu. Bunyi macam ada mencabar tu sebelum nak pergi dapatkan orang kata nak menang Superb tadi tu. Tapi bunyi cabaran dia tu, cabaran yang macam mana Cikgu Farah lalui sebagai seorang pemilik tadika dan juga seorang guru dalam founder kepada Kidis Advanced Learning Center ni. Alright, sebelum tu kan saya nak beritahu saya bukan 500,000, saya 100,000 je sebab Raja wak gempak cikgu. Saja. Nak bagi cikgu macam InsyaAllah kami soon 500,000 tu. Amin. Doa tu. Tak lama tu. InsyaAllah amin. Zudi minta tolong mak doakan. Bukan mak. Suami doakan. Cikgu Farah, silakan Cikgu Farah. Kalau sekarang ni cabaran yang kalau dengan situasi yang semasa ni lah, saya rasa semuanya logiknya semua bisnes yang tak boleh dibenarkan beroperasi ni memang akan terkesalah. Macam tadika kami sendiri tahun ni impact daripada PKP tahun lepas, bilangan murid memang berkurang lebih 50% sebenarnya. Orang tak datang kan? Orang tak hantar. Risau COVID. Lepas tu orang risau juga macam kalau dah register tadika kan, dia rasa macam nanti kalau kena tutup macam mana kan. Dia risau. Betul. Sewa lagi. Sewa tempat lagi kan. Gaji cikgu lagi. Kan. Lepas tu ibu bapa tak bayar bil lagi, ada kemungkinan kan. Betul, ada. Itu ada. Kan cikgu. Macam lagi yang saya sangat sedih
adik guru kita lah, maksudnya staff-staff kita tu kan, memang macam dia sangat setia, memang tak nak ke mana-mana. Saya memang offer kalau macam pergilah tempat lain kalau ada offer lain kan, tapi dia orang memang nak bersama-sama dalam perjuangan ni kan. So macam dia orang ni memang penguat lah. So cabaran lain selain daripada sebagai seorang usahawan tu memang kita tak nafikan lah, tapi sebagai pendidik sekarang ni adalah memastikan macam mana kita nak pastikan, macam Cik Zudi kata tadi kan, kebanyakan guru-guru tak bersedia lagi dengan online. So itu yang kita nak macam mana staff saya ni dapat jalankan PDP ni, sebab kita memang konsep kami memang kita nak bila dalam pengajaran tu mesti dengan suasana yang ceria, anak-anak engage dengan cikgu, pembelajaran secara aktif, murid engage dengan cikgu tadi kan. So macam mana nak maintain, maknanya pengajaran yang seronok dekat secara bersama. Bila kita buat secara online, dia masih lagi maintain ceria tu. So cikgu sekarang ni online lah. Sekarang tadi kan online lah sekarang ni. Online. So staff yang kita tengok memang dia tak ada tools nak buat. Kita kena sediakan komputer untuk dia. Dia memang tak tahu macam nak guna platform Zoom, sebab kita guna Zoom. So saya memang kena pergi rumah dia, saya kena ajarkan satu-satu untuk dia, sebab dia tak ada knowledge lagi pasal tu. So memang kita kena, cabaran tu maknanya dari segi untuk melengkapkan staff kita, guru-guru kita supaya bersedia, sebab kita pun tak tahu sampai bila PKP kita ni akan berlarutan kan. So memang betul. Nak kena cope up, banyaklah nak kena cope up dengan macam selain daripada tough, memang tough, sangat tough lah. Dengan apa infrastruktur lagi, laptop lagi, orang kata apa nama tool lagi, itu bukan murah tu kan. Kalau beli second hand pun dah RM1,000 lebih lah satu kan. Betul. So cikgu, dengan dalam cabaran-cabaran tadi yang cikgu lalui tadi, cabaran untuk memastikan cikgu-cikgu tadi boleh mengajar pula apa semua yang soal kan, tapi anda bangkit dan boleh menjadi pemenang teraju. Orang kata superb teraju tadi kan. So apakah kunci yang menyebabkan cikgu boleh bangkit semula daripada ujian-ujian tersebut? Dan pastinya para penonton malam ni nak belajar sesuatu daripada cikgu. Mungkin ada tips-tips yang cikgu nak kongsi kepada para penonton malam ni supaya mereka boleh membawa bekalan daripada seorang cikgu. Tolong cikgu. Tolong cikgu. Ni ramai cikgu saya tengah tengok ni. Tolong cikgu. Gitu cikgu. Apakah dengan kunci kebangkitan sebagai seorang guru untuk teruskan perjuangan apa yang cikgu buat yang boleh memberi inspirasi kepada yang lain? Silakan cikgu. So kalau saya suka akronim PIN. PIN. P untuk persistent, istiqamah, maknanya kita kena tahu apa big why kita dalam bidang pendidikan ke, dalam bidang bisnes ke, kan kita kena tahu selalu, sebab big why ni akan menentukan koyak emosi kita dalam keadaan apa pun. Dan keduanya adalah ilmu yang kita kena selalu update. Macam tadi, kalau sebelum ni kita handle kelas secara bersemuka, sekarang kita dah kena handle secara online. So apa guru-guru tak kena tahu tentang aplikasi macam word wall ke, quizzes ke, Jamboard ke, supaya benda tu, pengajaran mereka tu jadi menarik. Dan N cikgu? N adalah networking. Kalau untuk saya memang alhamdulillah saya sangat bersyukur sebab saya berada dalam keluarga besar Zul Iman dan juga Phonics Smart untuk kelas membaca. Dan kalau untuk dunia usahawan, saya sangat bersyukur berada dalam BNI Primera. So saya memang tahun ni baru terbaik. Okey tuan-tuan dan puan-puan, itu dia tip dia PIN. Tulis PIN. Nombor satu, persistent. Iaitu dia ada big why dia, persistent kepada dia punya big why dia cikgu tu. Sebab kerana big why tu walaupun ada lautan orang kata apa, api pun dia harungi juga kan. Itu dia cabaran dia tadi tu, walaupun kena ngajar cikgu macam mana pun dia kena cari juga kan. Kena cari jalan untuk mengajar supaya cikgu tadi boleh bantu apa nama anak-anak murid tadi. Kedua, istiqamah. Tulis istiqamah. Istiqamah maknanya dia sentiasa mencari kaedah-kaedah baru, mencari ilmu-ilmu baru, updatekan diri dia tuan-tuan dan puan. Dan yang paling penting juga yang ketiga, N itu network, untuk memastikan anda dikelilingi dengan orang-orang yang positif, yang memberikan semangat kepada anda. Pastinya anda nak kenal, anda nak dapat semangat yang sama daripada Cikgu Wahidah, betul tak? Daripada Zudi, betul tak? So kalau anda nak mendapatkan semangat mereka tuan-tuan dan puan, sahabat saya akan masukkan dalam link komen
Kalau anda nak berkenalan dengan mereka, anda nak bernetwork dengan mereka, anda nak berkolaborasi dengan mereka, masukkan nama anda dalam link yang diberikan oleh rakan saya supaya tuan-tuan dan puan-puan semua dapat semangat daripada Cikgu Wahidah ni. Daripada macam mana dia tadi, dia bangkit menjadi juara. Oh, juara. Tak Ya Allah, sia-sia kita hebat, ada hebat, cikgu. hebat. Saya bangga kalau jumpa cikgu ni, isteri saya cikgu. Betul. Gitu. Kan? Terima kasih Betul. Cikgu Farah Wahidah dengan dia punya 3 tips PIN, PIN, PIN. Okey, kita nak dengar pula dengan Tuan Zudi. Dengan cabaran tadi Tuan Zudi, selain daripada doa ibu, selain daripada doa apa kata staff-staff tadi, apakah tips-tips yang Tuan Zudi nak berikan kepada para penonton kita pada malam ini? Silakan Tuan Zudi. Okey, terima kasih. Saya rasa mungkin ni kata-kata tak akhir saya. Saya nak kata kat sini yang pertama para usahawan atau para semua orang lah. Yang pertama, jangan lemah semangat. Tolong jangan lemah semangat lah. Dengar yang ni 11,000 lah. 11,000 takkan esok nak mati. 11,000 tolong balik. Bangkit, kita bangkit. Hari ni kalau kita dengar sesuatu yang negatif, esok tolong positif. Esok hari yang baru. Esok adalah yang pasti. Esok lah. Hari ni dah terbukti memang tak boleh apa. Semalam tak ada nak apa. Esok kita boleh ubah dia. Betul? So kat sini betul-betul ni. So kat sini saya kata kat sini, pertama, tolong jangan lemah semangat. Dan yang kedua, tolong pastikan tuan-tuan puan, saya tahu ramai yang diberhentikan kerja. Saya tahu. Dan ramai juga yang diberhenti kerja, dia buat perniagaan. Tetapi tak ramai tahu yang nilai networking tu sendiri. So kalau tuan-tuan dan puan yang buat berniaga, tolong main network sikit. Maksudnya network ni maksud saya kalau boleh jangan, waktu sekarang bukan waktu bersaing. Bukan waktu bersaing. Bukan waktu bersaing sekarang. Berkolaborasilah. Ber-JV lah anda dengan para usahawan ataupun mana-mana yang anda rasa, okey, kalau hari ni contoh saya jual Kopek Leko. Mungkin saya mencari orang yang untuk menghantar ke COD. Berkolaborasilah. Okey. So kat sini saya nak maklum kepada tuan-tuan dan puan, jangan lemah semangat, jangan berhenti untuk buat terbaik, dan yang paling penting tuan-tuan dan puan, buatlah yang terbaik. Bagilah atau jadilah seorang manusia yang memberi manfaat pada orang lain. Okey. Dan kepada tuan-tuan dan puan dekat sini juga saya nak bagi tahu, okey, kalau boleh tolong kekalkan dalam network yang positif. Saya sangat berterima kasih kepada network saya. Ni dua orang sebelah kan, orang hebat ni. Belah mana? Belah sini nampak ni. So dua-dua ni hebat orangnya. Tuan Kamarul, Cikgu Farah hebat. Di dalam ni saya boleh kata kat sini di BNI Primera, okey. Saya sangat mengenal mereka ni. Tuan Kamarul dah sangat memberi inspirasi pada saya, dan Cikgu Farah based on the cerita. Tuan-tuan dan puan, tengok tak, satu hari and then dia dapat mengubah 100,000 babe. Tak boleh buat benda tu. So kalau anda tuan-tuan dan puan, jangan lemah semangat, teruskan bangkit. So saya ingat terima kasih pada saya punya tim, dan saya juga mengingat terima kasih juga kepada network saya BNI Primera. Saya rasa kalau bisa daripada dua yang saya kata tadi tu, selain daripada tu, kalau lah diorang ni tak ada memberi semangat pada saya rasa mungkin saya pun down. Saya pun berkata kat staff saya tak boleh nak berhenti daripada network saya. Sebab apa? Perkara pertama, saya tak ada lagi untuk nak bagi positif pada hari tu, saya tak ada. So saya perlukan network yang positif. That's why saya masih kekal di BNI Primera, dan saya nak ucap terima kasih banyak-banyak. So thank you so much pada semua. Gitu. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Ini dia semangat dia, Tuan Zudi tu, dia cakap daripada hati dia tuan-tuan dan puan-puan. Tengok tu Yes. Kalau Cikgu Farah tadi tu, dia punya cabaran daripada 0 ke 100,000. Wah, tu dia. 0 ke 100,000. Tapi Tuan Zudi daripada 150 ke 1,500 seminggu. Wah, itu dia. Keropok dia daripada 150 bungkus hingga 1,500 bungkus seminggu. Alhamdulillah. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tak try lagi, kan, better lah try cepat. Pasal apa? Kalau anda dah rasa dia punya kerap tu, Masya Allah, saya hampir borong-borong je tuan-tuan dan puan-puan. Tapi nak beritahu kan, apa yang saya suka bukan saja Kopok Leko dia yang sedap, tetapi semangat Tuan Zudi ni. Kita dengar tadi apa dia kata, jangan lemah semangat. Bayangkan dengan banyak cabaran yang dia ada tadi, dia kata jangan lemah semangat. Apa kalau jadi 11,000 pun, so what? It's about you fighting through it, kan? You bukannya nak kiamat, maknanya usaha habis-habisan, kan? Itu dia. Kan, maknanya usaha habis-habisan. So dan dia kata nilai networking tadi tuan-tuan dan puan. Nilai networking tadi apa dia kata tadi tu, kan, maknanya dia perlu ada network, dan bukan kita nak bersaing tapi kita berkolaborasi. Yang itu yang bestnya. Itu kunci yang dia kata tadi. Tulis kat situ tuan-tuan dan puan-puan. Jangan lemah semangat, bagi kata ada semangat yang kuat. Nombor 2, nilai networking. Maknanya waktu ni lah kita perlukan kita punya rangkaian usahawan. Kalau anda tak ada, kan, anda tak ada, cari supaya anda ada jaringan keusahawanan.
Cari. Betul. Dan inilah peluangnya anda untuk membina jaringan keusahawanan bersama dengan Cikgu Farah, bersama dengan Tuan Zudi. Dan yang paling penting, kenal rakan-rakan dekat keliling mereka yang memberikan sokongan positif kepada mereka. Dan yang seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, Tuan Zudi kata terus memberi manfaat. Kalau anda nak bantu orang lain, anda nak sumbang kan, apabila anda nak memberi semangat, memberi manfaat kepada orang lain, anda perlu bangkit. Oh, itu dia. Dan itulah yang berlaku kepada Cikgu Farah. Dia bangkit 100,000. Tuan Zudi bangkit 1,500 seminggu. Dan tuan-tuan dan puan-puan, hari ini dia bangkit memberi tips-tips kepada tuan-tuan dan puan-puan. Seronok kan? Masa tiba-tiba je dah mencubui. Kita dah dekat Betul 10 dah. Tanpa kita sedar. So oleh itu tuan-tuan dan puan-puan, kalau anda rasa seronok sangat, kan, tulis kat ruangan komen. Cakap dengan, tulis kat situ. Cikgu Farah, Cikgu Zudi, Cikgu Farah, Cikgu Zudi pula. Cikgu Farah, Tuan Ustaz-ustaz Zudi. tiba. Padu kan. Nah, itu dia. Aduh, Kan? Itu. Okey, sebelum kita melabuhkan tirai, kita nak dengar kata-kata akhir daripada Cikgu Farah dan kemudian diikuti oleh Tuan Zudi. Apakah pesanan sebagai seorang usahawan daripada mencari sesuatu yang dalam keusahawanan itu supaya dia sekufu dengan kita. So apabila dia sekufu dengan kita akan ada semangat yang tidak boleh rebah dan perjuangan yang akan berterusan, kan, kerana kita ada merasai sekufu itu dalam minat kita dan perjuangan kita. Dan Cikgu Wahidah pula daripada awalnya minat hinggalah ke hari ini dalam pendidikan budak-budak dan bantu budak-budak untuk lancar kata membaca. Cikgu Farah, apakah pesanan anda kepada para penuntut kita malam ini? Saya suka nak ulang kata-kata murabi saya lah, ataupun pengasas Zul Iman Malaysia, Kak Badaria. Dia selalu kata cari syukur dalam setiap aspek yang berlaku dalam hidup kita, sebab syukur tu dia mengekal dan mengikat nikmat yang kita sedang ada sekarang. Dan kita sangat bersyukur juga sebab kita adalah Muslim, yang mana Rasulullah kata ajaibnya Muslim ni bila diuji dia bersabar, dan bila dia diberi nikmat dia bersyukur. Jadi kita tumbuhkanlah sayap syukur dan sabar supaya dia beriringan untuk kita menghadapi apa juga cabaran, insyaAllah. Itu dia. Kata kuncinya syukur, tuan-tuan dan puan-puan. Cikgu Farah kata syukur. Tulis dekat ruangan komen, syukur, syukur, syukur. Syukur kerana kita diberikan nyawa, syukur kerana kita berikan keluarga, syukur kerana kita berikan kesihatan, kan? Dan dan sentiasalah kita bersyukur. Apabila kita bersyukur, kita akan menjadi manusia yang lebih luar biasa hebat lagi, ya. Alright, terima kasih Cikgu Farah. Anda awesome, adalah seorang cikgu yang awesome. Ayuh kita dengar kata-kata akhir daripada Tuan Zuhdi kita yang bersemangat ini, yang penuh dengan energi. Apakah energi yang anda ingin sampaikan kepada para penonton kita pada malam ini? Okay, so terima kasih kepada Tuan Kam atas sudi menjemput kami berdua dalam pejuang pewarisan ini. Terima kasih sangat. So, tuan-tuan dan puan, saya rasa banyak perkongsian daripada Cikgu Farah yang saya rasa susah untuk kadang-kadang dia pun tak bercerita pada orang lain pun. Pada hari inilah saat ini dia bercerita. So saya pun sama, mungkin saya tak cerita pada orang lain pun. Saya tak cerita pada orang ramai pun. Kadang-kadang saya cerita pada staf saya mana yang terlibat sahaja. So kepada tuan-tuan dan puan, yang pertama kat sini, tolong sentiasa positif. Tolong sentiasa positif tuan-tuan dan puan. Ada kes membunuh diri ni sangat tinggi, tolong positif. Bukannya hari ni korang dah kata contohlah bankrupt, esok akan jadi dunia hampir kiamat. Tidak. Teruskan positif. Itu pertama. Yang kedua, tolong bersyukur. Sebenarnya bersyukur ni pertama ni, tapi bersyukur tu penting sebenarnya. Bersyukur dan teruskan bersyukur, dan tolong bersangka baik dengan apa sahaja yang Tuhan beri pada anda. Itulah beriman kepada qada dan qadar. Itu dah dia. Okey, dan yang saya suka sini macam contoh Cikgu Farah dia petik pada murabi dia. Saya suka untuk petik pada sifu-sifu saya ni. Di mana Zudi, kalau mu nak buat buat sungguh-sungguh di. Kalau mu nak buat biar buat betul-betul full swing di. Either you win or you learn. Gitu dia kata kat saya. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, itu dia. Kalau buat sesuatu, kita buat bersungguh-sungguh. Ya, dan Islam suka apabila seorang itu melakukan dengan penuh ikan. Maknanya dengan penuh teliti, penuh bersungguh-sungguh, kan? Dan orang kata apa, buat dengan orang kata dengan penuh fokus, insya-Allah. Itu dia tuan-tuan dan puan, kata-kata hikmah daripada Cikgu Farah
Dan juga Tuan Zudi kita, saya bagi pihak Borak Bisnes ingin mengucapkan berbanyak ribuan terima kasih kepada kedua-dua panel kita Thank you ni. so Pasti much. anda Thank you so mendapat much. manfaat daripada perkongsian mereka kan. Awesome sangat. Okey, ya. Okey, tulis kat ruangan komen. Awesome Cikgu Farah. Awesome Tuan Zudi. Itu dia. Tuan Zudi kita tunjukkan apa kopok lekor dia tadi. Tuan-tuan dan puan, anda kena cuba. Tuan Zudi nanti tulis kat ruangan komen bagi link untuk nak order kopok lekor. Dan kalau anda Boleh. nak kenal Cikgu Farah dan nak dapatkan dia punya skill untuk membantu anak-anak kita untuk lancar bercakap tadi, tengok tadi tu. Dia mengajar dia, saya tengah-nganga tengok. Kan. Tengah-nganga tu, maknanya saya terpukau dengan cara cikgu tadi pasal dia cerita dengan penuh passion. Maka Cikgu Farah nanti tolong juga kalau anda nak berkolaborasi, anda nak contact mereka, tu dah ada kawan kita dah masuk ke dalam grup, dalam link tadi tu, contact, kita akan temukan anda dengan mereka dan insya-Allah temukan mereka anda dengan rakan-rakan jaringan keusahawanan mereka supaya anda boleh berkolaborasi dan juga mencipta positivity dalam diri anda untuk terus semangat, insya-Allah. Ya, Itu dia tuan-tuan dan puan-puan. Saya nak sikit Tuan Kam, saya nak sikit. 10 saat je. Saya nak beritahu kepada tuan-tuan puan yang tengok saya yang ada anak-anak, yang mak ayah dan anak, tolonglah kontak dengan Cikgu Farah ni. Ni Cikgu Farah ni, okey. Sebab saya tahu tuan-tuan puan mungkin agak stres nak ajar anak, dia akan bagi penyelesaian pada tuan-tuan puan. Dan yang paling penting tuan-tuan puan kat sini, teruskan terinspirasi, teruskan berinspirasi kepada nanti. Terbaik tuan-tuan dan puan-puan. Itu saja daripada Borak Bisnes. Terima kasih kerana menonton tuan-tuan dan puan-puan. Thank you so much. Jaga diri, tingkatkan potensi diri dan teruskan memberi inspirasi. Terima kasih semua. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton. Thank you so much. Yang tersirat semakin ku